Assalamualaikum, saya Nur Syamim Tishaniza. Saya ingin menerangkan sedikit tentang apa itu domain mufasil dan apa itu domain mutasil. Domain mufasil ialah kata ganti diri nama yang tidak bersambung, yang boleh berdiri dengan diri sendiri. Contoh saya ambil daripada kata ganti diri yang ketiga, iaitu huwa dan hiya. Huwa menggunakan muallimun, manakala hiya menggunakan muallimatun. Kedua-duanya bermaksud dia seorang guru lelaki dan seorang guru perempuan. Manakala untuk kata ganti diri yang kedua, saya ambil anta dan anti. Anta menggunakan perkataan muallimun yang bermaksud kamu seorang guru lelaki, manakala anti muallimatun, kamu seorang guru perempuan. Seterusnya saya ambil kata ganti diri yang pertama, iaitu ana dengan nahnu. Ana muallimun, kalau nahnu muallimina, yang maksud kami semua seorang guru. Okey, kita teruskan lagi dengan apa itu domain mutasil. Okey, domain mutasil ni dia kata ganti diri yang boleh bersambung. Contoh saya ambil daripada kata ganti diri yang ketiga, hu dan ha. Hu ni merujuk kepada seorang lelaki, yang ha pula merujuk kepada seorang perempuan. So di sini saya ambil kitabun. So hu campur kitabun jadi kitabuhu. Kalau ha dia campur kitabun jadi kitabuha. Seterusnya saya ambil lagi contoh daripada kata ganti diri yang kedua, iaitu ka dan ki. Ka ni merujuk kepada seorang lelaki dan ki ni merujuk kepada seorang perempuan. Contohnya kalau dia bergabung dengan kitabun, dia jadi kitabuka. Manakala untuk ki, dia jadi kitabuki, yang bermaksud buku awak, yang merujuk kepada orang yang kita nak rujuk. Okay, yang seterusnya daripada kata ganti diri yang pertama, iaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muzaffar bin Muhammad Rozli, dan pada bab ini kita akan belajar tentang kata-kata hikmah Arab yang mungkin saudara-saudari pernah terjumpa dalam kehidupan harian saudara-saudari di YouTube, media sosial ataupun kaca televisyen. Kata hikmah yang pertama adalah man jada wajada. Man itu siapa, jada berusaha, wajada dia akan berjaya. Jadi kata-kata ini akan digunakan untuk menjadi semangat atau pemangkin kepada seorang businessman yang ingin berjaya ataupun pelajar yang ingin cemerlang dalam pelajarannya. Yang kedua adalah al-ilmu fis suduri wa laisa fis sutur. Al-ilmu fis suduri, ilmu itu fi di as-suduri dada, wa laisa fis suturi, laisa itu bukan, fis suturi di tulisan. Al-ilmu fis suduri wa laisa fis suturi. Ilmu itu di dada, bukannya di tulisan. Bukannya pada tulisan helaian kertas yang mana kita hafal, tetapi ilmu itu adalah kefahaman yang ada dalam dada kita. Al-ilmu bila amalin kasyajar bila thamarin. Al-ilmu, ilmu bila amalin tanpa beramal, kasyajari seperti pokok, bila thamarin yang mana tidak ada buah. Jadi ilmu tanpa amal itu seperti pokok yang tidak berbuah. Apa dia? Itu ilmu yang dipersia-siakan. Yang terakhir kita ada al-ilmu fis sigari kan nakshi 'alal hajari. Al-ilmu, ilmu itu fis sigari pada waktu kecil, kan nakshi seperti ukiran, fi 'alal hajari di atas batu. Jadi ilmu yang kita belajar pada waktu kecil itu seperti ukiran di batu. Bagaimana? Iaitu adalah tafsirannya kita ingat sampai pada hari ini. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum, saya Adi Bahanim akan meneruskan tentang mufradat, iaitu vocabulary. Vocabnya adalah mengenai hayawanat yang bermaksud haiwan-haiwan. Haiwan yang pertama adalah
Arnabun. Arnabun bermaksud arnab. Yang kedua, Namrun. Namrun bermaksud harimau. Yang ketiga, Asadun. Asadun maksudnya singa. Yang keempat, Baqaratun. Baqaratun bermaksud lembu. Dan yang kelima, Filun. Filun bermaksud gajah. Seterusnya, haiwan yang keenam, Timsahun. Timsahun bermaksud buaya. Yang ketujuh, Ta'irun. Ta'irun maksudnya burung. Yang kelapan, Hisanun. Hisanun bermaksud kuda. Yang kesembilan, Ma'izun. Ma'izun bermaksud kambing. Dan yang ke-10, Qittatun. Qittatun maksudnya kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan berkaitan dengan ayat pendek bahasa Arab ataupun dalam bahasa Arabnya adalah Jumlatun Al-Qasir Al-Arabiyah. Baik, dalam pembentukan satu ayat pendek bahasa Arab terdapat beberapa gabungan perkataan yang mana akan menjadikan satu ayat pendek bahasa Arab terbentuk. Jadi perkataan yang termasuk dalam gabungan tersebut adalah yang pertama isim, nama ataupun orang, ditambah dengan fi'lun, kata kerja, ditambah dengan maq'a, objek, ditambah dengan al-harfun, dan ditambah dengan makalah ataupun tempat. Jadi dengan gabungan kelima-lima perkataan ini maka terbentuknya satu ayat pendek bahasa Arab. Baik, saya akan berikan beberapa contoh ayat pendek bahasa Arab. Yang pertama adalah untuk huwa, satu orang lelaki. Contoh ayat pendek adalah Muhammad yazhabu ila al-maktabati bihafilati. Maksudnya Muhammad akan pergi ke perpustakaan dengan bas. Ayat yang kedua adalah huma, untuk dua orang lelaki. Contoh ayatnya adalah Usman wa Umar yadhhabani ila al-masjid an yuslani fi al-masjid. Maksudnya adalah Usman dan Umar akan pergi ke masjid dan akan solat dalam masjid. Ayat yang ketiga adalah untuk hum. Contoh ayat adalah Muhammad wa Usman wa Ali yarji'una ila al-baiti bidarajati. Maksudnya adalah Muhammad, Osman dan Ali akan balik ke rumah dengan basikal. Baik, dalam contoh ayat pendek bahasa Arab ni saya menggunakan fi'lun, fi'il mudhari ataupun kata kerja yang akan berlaku. Baik, kita sambung kepada contoh ayat pendek bahasa Arab untuk muannas ataupun untuk perempuan. Juga menggunakan formula yang sama, iaitu gabungan kelima-lima perkataan dan menjadikan ayat pendek bahasa Arab. Contoh ayat yang pertama adalah hiya, untuk perempuan, satu orang perempuan. Contoh ayat adalah Fatimah tashtari maktaba fi dukanan. Maksudnya Fatimah akan membeli meja di kedai. Ayat yang kedua adalah untuk huma, dua orang perempuan. Fatimah wa Aminah tashribani asiro fi mat'ami. Maksudnya Fatimah dan Aminah akan minum jus di kantin. Ayat yang ketiga untuk hunna, tiga orang perempuan. Contoh ayat adalah Nana wa Aliyah wa Ira yal'abna dukham fi mal'aba. Maksudnya Nana, Aliyah dan Ira akan bermain guli di padang. Itu adalah beberapa contoh ayat pendek bahasa Arab yang pendek dan ringkas.
Assalamualaikum Sobat Al-Khair. Hari ini kita akan lihat contoh-contoh dialog pendek dalam bahasa Arab. Terdapat dua situasi sebagai contoh. Situasi pertama, Aina jai'a, saya lapar. Abun hal yujadu ta'amu fil baiti. Ayah, ada makanan apa di rumah? Ya Muhammad, maza turidu an ta'kula? Wahai Muhammad, hendak makan apa? Ayya sya'i, ana ja'idun jilan. Apa-apa, saya lapar sangat. Ta'ala at-ta'amun jahizun. Marilah, makanan sudah siap. Kita boleh lihat situasi yang kedua, pergi ke kuliah. Fatimah, uridu an azhaba ila jami'ati. Fatimah, saya hendak pergi ke universiti. Wa ana aidan, saya pun begitu juga. Hayya nasawiya, jomlah kita pergi bersama-sama. Izhabi ti'waun sazhabu ba'da qalila. Awak pergi lalu saya akan pergi sekejap lagi. Sekian saja untuk dialog bahasa Arab hari ini. Jazakallah khairan jazil. Syukran jazilan. Ma'assalamah. Di sini adalah kata sapaan yang telah saya selitkan beserta dengan contoh. Yang pertama, Assalamualaikum. Cara sebutan Assalamualaikum yang bermaksud selamat sejahtera kepada kamu. Cara jawab Waalaikumsalam. Sebutannya Waalaikumsalam bermaksud selamat sejahtera kepada kamu juga. Yang seterusnya adalah Sabah Al-Khair yang bermaksud selamat pagi. Cara sebutan Sabah Al-Khair. Yang seterusnya Sabahan Nur yang bermaksud selamat pagi juga. Cara sebutan dia adalah Sabahan Nur. Seterusnya Masa Al-Khair. Cara sebutan Masa Al-Khair yang bermaksud selamat petang. Cara jawab Masa An-Nur. Cara sebutannya adalah Masa An-Nur yang bermaksud selamat petang juga. Seterusnya Tusbihu alal khair yang bermaksud selamat malam kepada kamu ataupun selamat malam kepada kamu. Okey. Cara sebutannya tusbihu alal khair. Cara jawabnya adalah wa anta min ahlihi. Cara sebutannya adalah wa anta min ahlihi yang bermaksud selamat malam kepada kamu ataupun selamat malam juga. Kaifa haluka bagi lelaki. Seterusnya kaifa haluka bagi lelaki ataupun bagi perempuan kaifa haluki yang bermaksud kamu apa khabar. Okey, cara sebutan dia kaifa haluka, kaifa haluki. Yang seterusnya cara jawabnya adalah alhamdulillah ana birkhair. Cara jawabnya adalah alhamdulillah ana birkhair. Itu adalah cara sebutannya alhamdulillah ana birkhair yang bermaksud alhamdulillah kabar baik. Wa kaifa haluka bagi lelaki, wa kaifa haluka bagi perempuan, wa kaifa haluki yang bermaksud kamu apa khabar. Yang bermaksud kamu apa khabar.